Buka dah dua-dua cik kata. Wi-Fi. Buka dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini setelah kita tunaikan salat tahajud, salat subuh secara berjamaah, sedikit kita zikir pagi dan kita baca Al-Quran. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi pelajaran kita. Hari ini kita sambung dengan akhir daripada bahagian hak Allah kita telah baca, dan kemarin kita bincang panjang sikit berkenaan dengan hak seorang hamba dengan hamba yang lain, itu seperti hutang, menuduh orang dan sebagainya pada kuliah kemarin. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi dengan hak terhadap haiwan sedikit, kemudian kita pergi kepada bab saksi-saksi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, hak-hak haiwan. Kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ini, kita ada hak-hak yang mesti kita kena tunaikan. Di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kehalusan hikmat Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya, bahawa Allah Subhanahu wa taala bukanlah sahaja akan mendakwa hak manusia dengan manusia sahaja, bahkan haiwan dengan haiwan pun sesamanya dia akan berlaku balasan di antaranya. Kita akan dapat melihat bahawa di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Hadis riwayat Imam Muslim.
Nabi kata akan ditunaikan hak-hak itu ila ahliha, kepada semua ahlinya, kepada semua ahli-ahlinya pada hari kiamat. Amba ada hak dengan siapa? Amba kena bayar hak itu. Orang tu ada hak dengan amba, dia kena bayar hak amba. Kalau amba ni pernah memalukan orang, amba kena bayar pahala ke dia. Kalau dia pernah memalukan amba, dia kena bayar pahala dia kepada amba. Begitulah. Hatta kata Nabi, yuqada disyatil jalha minasyatil qarna. Sehingga kalaulah kambing yang bertanduk di dunia ini, dia sodok, dia repuh, dia pukul kambing yang tidak ada tanduk, di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bagi pula kambing yang tidak bertanduk itu untuk membalas balik kambing yang bertanduk tadi. Itu contoh hak yang berlaku di kalangan haiwan. Kalaulah kita kata hak ini haiwan sama haiwan pun ada balasannya, lebih-lebih lagi kalaulah kita manusia dengan haiwan. Kalau manusia dengan haiwan, hak manusia dengan haiwan lagi teruk. Sesiapa yang menyiksa haiwan di dunia dihukumkan dan didenda oleh Allah pada hari kiamat kelak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzzibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar, la hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha, wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi." Rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, seorang perempuan yang pelihara kucing diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia kurung kucing. Dia ambil kucing seekor, dia kurung kucing. Ini kita kurung kucing ya. Kurung kucing ni kelaparan kucing itu, laparnya kucing tadi, hatta matat, sehingga dia mati. Fadakhalat fiha an-nar, maka perempuan ini akan masuk neraka Allah. Kenapa? La hiya at'amatha wa saqatha idh hiya habasatha. Sewaktu dia kurung kucing tu tadi, dia tidak bagi makan pada kucing itu, dia tidak bagi minum pada kucing itu, dia menzalimi kucing sehingga kucing tadi mati. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan tidaklah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepaskan kucing itu untuk makan daripada apa-apa yang ada di bumi Tuhan. Maksudnya di sini ialah si perempuan ini menzalimi kucing. Demikianlah haiwan-haiwan yang lain. Haiwan yang lain, kalau kita zalimi dia, kita akan mendapat dosa dan kita akan dibalas oleh Allah. Ini kata ulama kemuncak kepada keadilan kerajaan Allah Subhanahu wa taala untuk meleraikan segala perselisihan di kalangan hamba-Nya. Demikian jugalah orang yang kena zalim dengan yang melakukan kezaliman, setiapnya akan ditunaikan balik hak-hak itu. Orang yang mencuri, saya curi hak orang, barang yang saya curi saya kena hantar balik pada tuan dia, dan tuan dia pula kena bayar lagi dosa, bayar pahala dia kepada saya. Dan kalau dia tidak ada pahala, dia kena ambil dosa saya, dia masuk neraka bagi pihak saya. Demikian juga orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah mesti tunaikan hak. Apa ni orang-orang yang lemah, yang dikhianati oleh orang yang gagah perkasa, maka pada hari akhirat kelak orang yang gagah perkasa ini akan bayar balik kepada orang yang lemah. Begitulah seterusnya sahabat sekalian. Ini hak di antara haiwan, hak haiwan dengan orang, hak orang dengan orang, sama-sama manusia ni lebih-lebih lagi. Baik, kita pindah pada tajuk berikutnya. Saksi-saksi di mahkamah Allah pada hari kiamat. Kalau kita pergi ke mahkamah dunia ni sahabat sekalian, kita pergi ke mahkamah dunia, ada saksi-saksinya. Maka di mahkamah Allah juga ada saksinya. Saksi di mahkamah bagi membantu para hakim
menjatuhkan hukuman yang adil. Karena keadilan itulah yang dicari. Demikian juga saksi di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ni Tuhan yang maha adil, alaihissallahu biahkamil hakimin, dia Tuhan yang maha bijaksana, berhukum dengan kepenuh keadilan, tetapi bagi memuaskan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala bawa lagi saksi yang hambanya itu boleh tengok sendiri, kata saksi-saksi ini. Pada hari kiamat kelak, di saat bumi kita diterangi dengan cahaya Tuhannya, cahaya Tuhan kita, untuk memutuskan segala hukuman di antara makhluk dan menghukumkan di antara makhluk, dibawalah contohnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, para syuhada, dan ini orang-orang yang menjadi saksi-saksi kepada mereka. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyyin wasyuhada. Surah Az-Zumar ayat 69. Jadi bumi diterangi dengan cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan segala Alkitab, buku-buku amalan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a bin nabiyyin, dan dibawalah akan para nabi menjadi saksi kepada umatnya, dan dibawa juga dengan segala saksi-saksi itu. Maka siapakah saksi di hari kiamat? Apakah yang mereka saksikan? Yang pertama sekali akan royak pada kita, akan khabarkan pada kita akan semua amalan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang menyaksikan di atas semua hamba-hambanya. Allah melihat akan segala yang dibuat oleh hambanya, di mana Allah Ta'ala ini tidak sunyi daripadanya apa-apa maklumat. Semuanya Tuhan tahu. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wallahu syahidun ala ma ta'malun, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi di atas apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, seperti mana disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 98. Baik sahabat-sahabat sekalian, semua para nabi menjadi saksi kepada umat-umat mereka. Para rasul alaihi, saksi pertama ialah para nabi. Rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala utuskan dia rahmatan lil khalqi, satu rahmat pada makhluknya. Nabi mari ke dunia ni, royak ni khabar gembira, ini khabar menakutkan. Dan kaum Nabi ni pula ada dua jenis. Ada kaum yang ikut Nabi, ada kaum yang mendustakan Nabi, yang bohong dengan Nabi. Bila Nabi berkumpul dengan umatnya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada masa itu berlakulah saksi menyaksi. Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua dalam surah Al-A'raf bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita berkenaan dengan keadaan kita pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala kata fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan saksi. Maka sesungguhnya kami akan menyoal umat-umat yang telah diutuskan rasul-rasul kepada mereka. Kamu ni wahai umat manusia, aku hantar rasul kepada kamu, aku akan tanya kamu. Wala nas'alannal mursalin, demikian juga kami akan tanya para nabi kami. Aku utus kamu, ajar apa kepada umat kamu, apa kamu sampaikan kepada umat kamu itu. Fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kemudian sesungguhnya kami akan ceritakan kepada mereka rasul-rasul dengan berdasarkan pengetahuan yang meliputi apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala kata, aku akan ceritakan balik
apa yang dibuat oleh kamu sekalian. Wa ma kunna ghaibin, dan tidak ada sesuatu pun yang gaib daripada kami, bahkan kami Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui akan keadaan-keadaan mereka ini. Kalaulah sekiranya kaum itu mendustakan Nabi mereka, yakni kaum tadi tak beriman dengan Nabi mereka, di saat itulah tuan-tuan sekalian, kita tengok para rasul menyaksikan bahawa dia telah menyampaikan. Nabi menyampaikan, tapi kamu tak beriman. Hei Abu Jahal, mu tak beriman, aku cerita dah Islam kepada kamu. Sebab itulah Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah ini, litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya menjadi saksi kepada kita semua manusia. Inilah sahabat-sahabat semua, kita kena ingat bahawa di hari akhirat kelak, maka ada Nabi-Nabi saksi kepada umatnya. Maka umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, saksi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad juga menjadi saksi kepada semua nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada mereka, seperti mana hadis riwayat Imam Ahmad. Baik sahabat-sahabat sekalian, Nabi kita Muhammad menjadi saksi kepada umatnya. Kita ni saksi kita juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saksi kepada umatnya. Nabi kita telah menyampaikan kepada kita sekalian akan ajaran Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri amaran kepada kita. Amaran yang menakutkan, khabar menggembirakan, semuanya disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Jadi kita kena ingat bahawa dalam Al-Quran Tuhan sebut contohnya. Allah Taala kata, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ulai syahida." Maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri, saksi terhadap kelakuan mereka. Dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umat kamu ini. Tengok tuan-tuan semua, Al-Quran menyebut bahawa setiap yang pergi di hari akhirat itu ada saksinya, dan Nabi menjadi saksi kepada umatnya seperti disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-41. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah banyak ayat-ayat yang menyebut berkenaan dengan saksi. Di antara rahmat Rasulullah pada umat dia, saya Nabi kepada umat ini, bahawa Nabi kita peringat pada umat dia, aku saksi kepada kamu pada hari kiamat kelak. Fabaka, Nabi kita sedih, Nabi kita sayang kepada umat dia ni. Nabi kita ni sayang kepada umat dia, sehingga Nabi sebut perkataan saksi ini, kawan-kawan sekalian, basuh muka Nabi ni dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu duduk. Faqala lahu, Nabi kata kepada dia, ya Abdullah, iqra' alayya, wahai Abdullah, bacalah untuk saya Al-Quran. Qala ibnu Mas'udin, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzal. Ya Rasulullah, aku nak baca Quran kepadamu, sedangkan Quran diturunkan padamu, ya Rasulullah. Qala na'am, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Ya wahai Rasulullah, amba ni lebih suka, kata Rasulullah, ya, amba lebih suka dengar orang baca Quran daripada baca Quran untuk amba. Faqala, kata Nabi, qala faqara'tu surat, kata Abdullah bin Mas'ud, qala faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ila hadhihi al-ayah فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال صلى الله عليه وسلم حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Apabila sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala baca Quran untuk Rasulullah, Nabi kita nak dengar, maka dibaca-baca hingga sampai kepada firman Allah taala fi surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ayat berkenaan dengan saksi. Maaf, sesemua sikit pagi ni. Baik. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ayat berkenaan dengan saksi. Faqala, kata Nabi, hasbukal an. Cukuplah. Berhenti situ wahai Ibnu Mas'ud. Berhenti. Bila berhenti tadi, kata Ibnu Mas'ud, faltafattu ilaihi, aku menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tengok ke Nabi, fa idza ainahu tazrifan. Aku tengok mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menangis. Nabi kita teriak pasal mengingatkan kepada hari akhirat. Nabi kita ingat pada penyaksian di hari akhirat yang kita semua, Nabi saksi kepada umatnya dan sebagainya. Ingat kepada keadaan kita dibicarakan di mahkamah Allah. Kalaulah saksi ini saksi yang baik untuk membantu kita, walhamdulillah. Tapi kalau saksi itu saksi kepada amalan-amalan yang tidak baik, Masya Allah, lagu mana kita bertemu dengan Allah? Tidak malukah kita? Kita bercakap ada saksi, kita buat benda ada saksi, kita dengar benda ada saksi. Apa yang kita buat ini semuanya ada saksi. Jadi kita kena ingatlah kawan-kawan semua bahawa semua ini ada saksinya. Saksi yang ketiga ialah apa di al-malaikatul hafizun. Mula-mula Allah rayak pada kita apa yang berlaku. Allah juga saksi kepada kita. Nabi saksi kepada kita. Kemudian saksi kita berikutnya, al-malaikatul hafizun, malaikat yang sentiasa menulis dan menjaga apa yang dibuat oleh kita manusia. Malaikat ni tuan-tuan sekalian, dia tidak berpisah, tak pernah berpisah dengan manusia. Sama ada di waktu kita di rumah ataupun di waktu kita musafir. Sama ada di waktu kita jaga ataupun di waktu kita tidur. Dia catatkan apa yang dibuat oleh semua kita manusia. Dia tulis apa yang kita ucap. Dia tulis apa yang kita buat. Tidak tinggal walaupun sedikit. Tak ada sikit pun benda ni tinggal. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا. Surah Yunus. Dan kamu tidak buat apa-apa amalan illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kata Allah ke atas kamu itu kami lantik saksinya. Malaikat bersama kita ni ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Malaikat raqib atid satu. Yang shift malaikat ni tuan-tuan, dia bertukar di saat subuh dan asar. Sebab itulah kita Nabi sebut, siapa dia jaga sembahyang subuh, sembahyang asar, orang ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada mereka syurga dan tidak masuk neraka. Sebab apa? Sebab mereka ni waktu hidup atas dunia dahulu, dia jaga subuh dengan asar, di mana subuh dan asar ini adalah waktu pertukaran para malaikat. Bila malaikat naik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala tanya malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai malaikatku, Allah Maha mengetahui. Wahai malaikatku, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu tinggal hamba-hambaku ini? Jawab malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggal mereka, ya Allah, kami sembahyang dan kami datang pada mereka pun mereka sembahyang. Jadi kita kena ingat malaikat ni dia mencatatkan segala yang dibuat oleh kita semua.
Dia tengok kita sembahyang, dia tulis. Dia dengar kita baca Quran, kita berdoa, dia tulis. Kita berjalan, dia bersama dengan kita. Dia teman dalam musafir, dia teman ketika kita keseorangan dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala bawa malaikat yang sentiasa bersama kita ini sebagai saksi kepada kita pada hari kiamat kelak. Qala Ta'ala waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Dibawa saksi dengan para nabi dan semua saksi-saksi yang lain. Sesok ada saksi belakang. Gapo kita buat atas dunia? Allahu syahidun baini wa bainak. Allah Ta'ala saksi di antara kita dengan kamu. Maknanya tuan-tuan semua, gapo kita ada ni? Allah Ta'ala saksi kita, malaikat pun saksi kita. Nak tipu guana malaikat. Kita dunia ni kalau kita mesyuarat kadang-kadang, kita royak kepada Khani yang nulis minit mesyuarat. Hak ni off record dah. Jangan tulis. Hak ni jangan tulis. Tanpa catatan. Itu dunia kita boleh royak tuan-tuan semua. Tapi malaikat ni, kalau kita kata hak ni jangan catat. Nah, hak ni jangan catat. Maksudnya ialah malaikat betul ni. Hak ni dia pesan dah. Jangan catat. Begitulah kawan-kawan semua. Apa saja benda kita royak tobik mulut, malaikat tulis. Apa saja benda kita buat, malaikat tulis. Sebab malaikat ni akan menjadi saksi. Tuan-tuan, kalau orang tahu malaikat tu ada duduk dengan dia, dia tak ke buat jahat atas dunia. Tak ke buat jahat atas dunia, tuan-tuan semua. Macam duduk depan tuan-tuan, depan kamera ni. Nak garu-gata, mikir 2 kali. Gata, nak garu tegak. Aluh, garu. Pasal apa? Tuan-tuan tengok. Seluruh penonton ni tengok. Bukan hari ni dia tengok. Pakai kiamat dia boleh tengok. Amba garu gata. Oh, buah Ustaz Saibung ngajar garu gata. Begitulah juga kita dengan Allah Ta'ala. Muka malaikat ada tengok gapo kita buat. Oh, muduk ngorak orang Tina. Dia tulis mengorak orang perempuan. Orang mana dia mengorak tu? Misalnya ada mengorak kod talian. Mengorak kod talian. Guna dia mengorak data lengkap dia tulis. Oh, dia mengorak dengan orang sekian-sekian. Pada pukul sekian-sekian. Telefon dia pakai telefon gapo? Oppo 9 misalnya. Lawan dengan gapo? iPhone. Oh, pakai apa dia ni? Dia ngorak guna video call. Semua tu hai tulis belakang tu. Video call. Lepas tu talian gapo menggunakan ni Celcom ke, ni WB ke, ni Unify ke. Contohnya. Semua tu hai tulis, malaikat tulis belakang. Lawan guana kita. Fakta Allah Ta'ala ni fakta lengkap ditulis oleh sekalian para malaikat. Kena ingat molek. Kalaulah saksinya begitu halus dicatat oleh para malaikat, nak berlawak guana depan Tuhan seksa kawan-kawan semua, tak mampu kita nak berlawak dan berbohong di hadapan Allah, Tuhan di mahkamah Allah, Tuhan Rabbul Jalil pada hari akhirat kelak. Kemudian saksi yang berikutnya, syahadatul insan wa iqraruhu ala nafsih. Dia sendiri menyaksikan kepada diri dia sendiri. Kita menyaksikan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita buat dari segi amalan disaksikan. Orang kafir menyaksikan diri mereka sendiri bahawa dia kafir kepada Allah. Orang buat maksiat, dia menyaksikan diri dia sendiri dia buat maksiat pada Allah. Orang buat benda mungkar, dia saksikan dia buat benda mungkar. Kama qala ta'ala wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka bersaksi ke atas diri mereka annahum kanu kafirin, bahawa mereka itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sendiri menjadi saksi untuk diri dia. Saksi kita mula-mula Allah Ta'ala ayat kita. Kemudian para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para malaikat. Yang keempat, pengakuan diri dia sendiri. Yang kelima, bumi yang kita pijak menjadi saksi kepada kita sekalian. Saksi yang kelima ialah syahadatul ard. Bumi yang kita pijak. Apa yang kita buat di atas dunia ini kawan-kawan semua disaksikan oleh bumi. Bumi menyaksikan dia telah sembahyang di atas belakangku. Sebab itulah kita semaya kalau boleh kita alih semua tempat semaya.
Maya fardu sini, maya sunat sini. Kita anjak sikit supaya semua bumi ni saksikan kepada kita dengan yang baik-baik sahaja. Kita bersedekah. Oh fulan, ya Allah, fulan dia beli fulan, dia berjalan hari ni, dia pergi sana, dia bersedekah, ya Allah. Orang yang menangis, bumi kata, ya Allah, aku tengok dia menangis. Orang yang berjihad, berperang, ya Allah, aku tengok dia berperang. Ya Allah, aku tengok dia berzina. Aku tengok orang ni mencuri, ya Allah. Aku tengok orang ni bunuh orang, ya Allah. Semua yang dibuat oleh manusia disaksikan oleh bumi Tuhan ini. Disaksikan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak menjadi saksi, langit ni kita junjung pun menjadi saksi. Langit ni kita pijak, bumi kita pijak jadi saksi, langit kita junjung menjadi saksi. Qala Allah Ta'ala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari akhirat kelak, bumi akan ceritakan pada kita akan segala khabarnya. Apa benda yang dibuat oleh kita semua di atas bumi ini, bumi akan ceritakan kepada kita. Daripada kita kecil sampailah kita besar, diceritakan oleh bumi. Bi anna rabbaka awhalaha, bahawa Tuhan kamu telah ilhamkan kepada kamu, telah wahyukan kepada Tuhan kamu, telah ilham rakyat pada bumi. Semua cerita-cerita ni kawan-kawan semua disebut balik oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saksi berikutnya ialah saksi anggota. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia baca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak, bumi memperihalkan akan ceritanya. Faqala ta'ala faqala sallallahu alaihi wasallam atadruna ma akhbaruha. Tahukah kamu wahai sahabatku apakah dia khabarnya? Qalu, jawab dia, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang maha mengetahui. Qala akhbaruha, cerita buminya ialah an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala zahriha, bahawa sesungguhnya bumi akan menyaksikan kepada setiap hamba laki-laki, setiap hamba perempuan, apa yang dia buat di atas belakang bumi itu. Taqulu amila yaumu kadza kadza wa kadza fahadhihi akhbaruha. Bumi cerita, hari sekian-sekian dia buat benda sekian-sekian, hari sekian-sekian dia buat benda sekian-sekian. Setiap benda ni dibuat oleh dia pada hari sekian-sekian. Semua ni kawan-kawan semua, inilah cerita bumi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahaffadhu minal ardi fa innaha ummukum fa innahu laysa min ahadin amilin 'alayha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi, akhrajahu at-Tabarani fi mu'jamih. Disebutkan, dikata bahawa beringat molek dengan bumi yang kamu pijak ini. Beringat molek dengan bumi yang kamu pijak ini, ya. Pasal apa? Kerana dia ni macam ibu kamu. Tidak ada benda yang dibuat oleh kamu, sama ada benda ni benda baik atau benda ni benda buruk, illa wahya mukhbiratun bihi, melainkan bumi akan ceritakan kepada kamu apa yang telah kita buat di atas bumi ini. Kalaulah inilah bumi yang cerita, fa kaifa yajra'u 'alal ma'siyah, bagaimanakah tuan-tuan sekalian kita nak buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian ada saksi berikutnya, saksi anggota manusia. Anggota kita menjadi saksi. Ini saksi ini semua orang tahu belaka. Daripada kecil kita ajar bahawa seksok mulut kita tu hateri. Dah, kemudian boleh bercakap segala anggota kita. Mata yang kita melihat dengannya, telinga yang kita mendengar dengannya, tangan yang kita guna untuk ambil benda dengannya, kaki yang kita berjalan, semuanya menjadi saksi kepada kita sekalian. Betih kita boleh kecek perut kita, boleh kecek belakang kita, boleh kecek paha kita, boleh kecek,
Semua benda boleh kecek belaka. Qala ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ingatlah wahai manusia, pada hari kami tutup mulut kamu. Khatam makna Tuhan teri, Tuhan welding mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, maka bercakaplah oleh tangan-tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksikanlah oleh sekalian kaki-kaki kamu, yakni kaki kamu menjadi saksi kepada kamu. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kamu usahakan di atas dunia dahulu. Surah Yasin ayat 65. Wa qala ta'ala, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yawma tashhadu alaihim alsinatuhum, ingatlah hari di mana bersaksikan pada mereka itu oleh lidah mereka, wa aydihim, oleh tangan kita, wa arjuluhum, oleh kaki kita, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang telah kita kerjakan di atas dunia ini. Menyesallah kita kawan-kawan sekalian, kalaulah tempat yang kita pijak ini, yang anggota kita saksi kepada kita, saksi pada perkara-perkara yang tidak baik yang kita kerjakan. Wa qala Anas radhiyallahu anhu kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahika fa qala hal tadruna mimma adhaku qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala min mukhatabati al-'abdi rabbahu yaqul ya rabbi alam tajurni min adh-dhulmi fayaqulu bala fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. Kesimpulan hadis ini ialah sebutkan bahawa Allah tak, Nabi kita menyebut bahawa di sini bahawa apa dia? Saksi. Cukuplah diri kamu sebagai saksi, malaikat sebagai saksi, ditutup akan mulut kamu, semua mulut kamu. Dikatakan kepada segala anggota kamu, bercakaplah. Maka bercakaplah ia dengan segala aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh kita semua. Lalu dia berkata, jauhlah kamu. Saya dengar saksi ini. Pasal apa tuan-tuan semua? Kita takut akan azab Allah itu. Kita tak tengok penyaksian-penyaksian ini. Tetapi walaupun kita kata apa sekalipun, dia tetap akan menceritakan segala-gala yang kita buat. Oh, dia ni duk khianat kat aku dunia dahulu. Oh, dia ni dia buat surat layar dunia dulu. Aduh, dia ni buat khianat gini. Oh, dia ni berlaku tidak adil dulu. Barulah aku tahu, oh dia tak adil ni pasal apa? Sebab di belakang dia tu ada orang duit, jadi rasuah. Misalnya lah. Begitulah kawan-kawan semua. Segala yang tertutup akan terdedah bila kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat ni tuan-tuan sekalian. Segala yang tersirat akan terdedah. Kita akan tahulah seksa. Hatu kita ni, kalau kita susuk pada Allah, kalau kita sembunyi kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan semua, sesuatu perkara ni, kita buat gapo pun supaya ulama katalah, supaya tua rakyat, susuk kepala pun gotong. Maknanya, kita nusuk sebahagian lain apa. Akhirat semua akan nampak. Akhirat ni tuan-tuan sudah terang lagi bersuluh. Segala yang ada ini akan kita tengok belaka pada hari akhirat kelak. Kemudian saksi yang terakhir ialah syahadatul ahjari wal asjar. Saksi terakhir ialah pokok kayu, batu batan, semuanya saksi kepada manusia.
Oh, dia duk pokok aku dulu belum pada dia curi. Ya Allah, dia curi lembu, dia tambak pohon aku, ya Allah. Dia nusuk alik belakang batu ini, ya Allah. Segala batu batan, pokok kayu kayat, saksi kepada kita semua. Di antaranya seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pokok dan batu batan saksi kepada muazzin tutup bila. Ini di antara kelebihan azan, ya. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzini jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya tidak mendengar oleh sesuatu itu akan suara muazzin, baik manusia dengar, baik jin dengar, baik apa-apa yang dengar, syai'un, apa-apa saja hak dengar, illa syahida lahu yaumal qiyamah, melainkan ia menjadi saksi untuknya pada hari kiamat kelak. Oleh yang demikian, kawan-kawan sekalian, dalam tajuk kita pada pagi ini, iaitu tajuk pertama, hak-hak pada haiwan. Yang kedua, tajuknya saksi-saksi di mahkamah Tuhan pada hari akhirat kelak. Hendaklah kita berjaga-jaga. Saya simpulkan akan saksi-saksi di mahkamah Tuhan ini. Pertama, yang akan menceritakan pada kita tentang amalan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Saksi kepada kita dan kepada nabi-nabi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi kita juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat yang menjaga kita. Yang kelima, saksi kita manusia-manusia lain dan diri kita sendiri memperakui akan yang kita buat. Nombor 6, saksi bumi menyaksikan kepada kita. Nombor 7, saksi anggota-anggota kita sendiri menjadi saksi kepada apa yang kita buat. Oh, tangan aku ni isap rokok, tangan aku ni mencuri, tangan aku ni jamu orang tena. Itu contohnya. Kemudian saksi daripada makhluk yang lain seperti pohon kayu, batu batan dan sebagainya. Oleh yang demikian, kesimpulan kuliah tajuk kita ni, pertama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Hitung sendiri amalan yang kita buat atas dunia sebelum kita dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dosa kita banyak, kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kalau hak orang, kita kembalikan hak orang. Kita kira sendiri, aku nak mati hari ni, dosa banyak ke pahala banyak. Kita tahu tuan-tuan, dosa-dosa kita tahu belakang. Saya kemarin saya terima satu WhatsApp daripada kawan-kawan kita yang ikuti kuliah saya. Bila berbicara berkenaan dengan hak orang, macam mana ustaz saya nak hantar balik hak orang ini? Hamba dulu contohlah, dia kata hamba mula kerja narik kereta. Hamba tarik kereta orang, lepas tu hamba guna kereta tu hamba. Lagu mana nak buat? Tu kena kira balik lah. Kalau tarik kereta orang, kena tarik ikut peraturan, ikut perjanjian dengan bank dan sebagainya, macam-macam lah. Kalau tarik, kena buat pergi ke bank. Kalau kita buat hak orang ni, kita kena ke orang, kita kena bayar balik. Tuan dia tak jumpa cari, kita kena buat pahala ke dia atas dunia. Mudah je nak buat pahala atas dunia ke dia. Nampak orang buat masjid, kita pergi letak, ya Allah, ini sedekah aku untuk orang-orang yang aku buat dosa kepada dia waktu aku hidup atas dunia dulu, ya Allah. Ni ya Allah, aku ambil hak orang. Aku buat gapo hak orang, kita buat, kita minta maaf atas dunia. Boleh minta maaf. Kalau boleh halal, kita halal. Tak jumpa cari, tak apa, tak jumpa cari pun. Tapi kita buatlah jariah untuk dia. Nampak jalan, kita piti untuk buat jalan. Orang buat masjid, buat sekolah agama, buat tahfiz. Di mana kita jumpa? Nampak buat masjid, kita sedekah sumi sebit. Ya Allah, ini sedekah aku harap musafahkanlah pahala, ya Allah, kepada orang-orang yang aku pernah buat dosa atas dunia. Tuan-tuan semua, itu usaha kita manusia. Kemudian kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Lallahu arhamu bi'ibadihi minal walidati biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala amat kasih kepada hambanya
lebih daripada ibu sayang kepada anak. Bila Tuhan tengok kesungguhan seorang hamba nak balik kepada Allah, nak bertaubat kepada Allah di atas segala dosa yang telah dia buat atas dunia dulu, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita. Tuan-tuan semua, orang lain dosa banyak lagi daripada kita. Jangan kecewa. Sebab tu Islam meletakkan kalau kita kecewa, Allah Ta'ala marah pada kita semua. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Lagi-lagi kita buat dosa dulu zaman kita jahil, kita juhala, kita banyak dosa, kita tak erti agama, semaya pun teka tu tak cukup. Lah ni baru boleh pakai piyuh. Mula kita orang Tino tudung tak pakai baju kebaya, nampak body kepek bekok-bekik mana-mana. Zaman kita jahil. Sekarang kita bertaubat pada Allah. Orang bertaubat pada Tuhan ni, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Taubat sungguhlah. Kamu tengok beberapa artis yang bertaubat, Masya Allah. Maaflah kita sebut nama. Saya tengok Norko Malasari. Dia pakai tudung yang cukup. Saya baca riwayat hidup dia. Siapa ke dia ni berulang alik ke masjid. Mengisafi zaman muda dia dulu. Masya Allah. Tengok pelakon yang jelita, Sarimah Ahmad. Ya tuan-tuan semua minat dan cerita Piramli. Sarimah dulu ni pakai tudung. Alhamdulillah, banyak artis-artis yang bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Mereka mendedahkan aurat di zaman dulu, kemudian dia bertaubat kepada Allah bila mereka mendapat hidayah. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, kawan-kawan sekalian. Sama dengan kita, hamba ustaz yang mengajar ni pun banyak dosa yang hamba buat. Tuan-tuan tak tahu dah dosa hamba. Hamba juga ada dosa. Mungkin hamba kata kat orang, mungkin hamba terumpat, mungkin hamba terkata, mungkin hamba tidak. Macam-macam lah kita buat dosa. Sebab Nabi sebut dah, manusia ni semua buat dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia ni banyak buat dosa belaka. Sebaik-baik orang buat dosa ni ialah orang banyak bertaubat pada Allah. Jadi kita menyesali masa lepas itu amat perlu, supaya kita dihapuskan oleh Allah Ta'ala akan kesalahan-kesalahan yang kita buat di atas dunia ni. Kita kena insafi diri. Kita kena insafi diri. Kita kena insafi diri terhadap apa yang kita buat dulu. Biarlah nak cari mana orang hak kita tarik kereta dia. Kalau orang narik kereta lah, dulu orang deben-deben narik kereta saja. Lepas tu kereta tu ambil dia dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan saya kita nakal dulu. Hari tua ni Tuhan hukum kita. Pun ada tuan-tuan semua. Tapi anggaplah hukuman daripada Allah Azza wa Jalla tadi satu rahmat kepada kita sekalian. Rahmat Tuhan kita semua ni pemuja, tuan-tuan semua. Kita kena tengok. Memanglah kita buat salah belaka. Tak ada orang tak buat salah. Atas dunia ni tak ada dosa Nabi ya. Para Nabi tak dosa. Orang lain ni tuan-tuan semua kata orang berjalan dalam air kakinya mesti basah. Kalau kita makan pinang mana yang tidak merah? Kalau kita makan pinang mana tidak merah? Kalau kita berjalan di atas air, mesti kaki kita akan basah. Minta kita berinteraksi di sebelah luar, kita akan jumpa kesalahan yang kita akan buat, kawan-kawan semua. Tapi kadang-kadang kalau manusia ni, dia punya penilaian, dia tidak adil. Itu masalah kita manusia. Kalau kita kerja di pejabat, rajin buat kerja. Orang kata, oh dia tu buat, tahu dia tu buat kerja gapo, salah kau tu, salah kau ni, tak pandai buat kerja. Memanglah orang banyak buat kerja, banyak salah. Orang tak buat kerja, tak salah. Dalam satu kitab dia sebut cerita bab Rahatul Qulub. Ni penenang hati tuan-tuan semua. Kitab Rahatul Qulub dia sebut lagu ni. Dia kata manusia ni kalaulah orang tu buat 99 kebaikan dan dia hanya buat satu saja kebaikan, dia satu saja kejahatan, dia buat 99 baik, dia buat saja bagian jahat, maka orang duk tengok hak jahat tu orang lupa kepada 99. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan sekalian, kalaulah kita buat 99 kejahatan, kita buat satu saja kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan terima yang satu, Allah akan maafkan yang 99.
Hadatulah tuan-tuan semua, dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di akhir usianya. Ingat molek, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili kata, wa yattaqhi berarti dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di akhir usianya. Di akhir usianya, faulaika humul faizun, orang ini orang yang berjaya. Kita di masa muda kita nakal, narik kereta siapa orang, main bola bahaya betih orang, belakang kawan tu salah betih, salah lupa lalu tu, kita kena kau orang. Di hari tua kita insafi diri, kita khabar, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dosa lepas kita bangun siang malam. Di akhir usia menjadi insan yang baik, insan yang jujur, maka Allah Ta'ala kata faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang sentiasa berjaya. Jadi kawan-kawan semua, Mutiara kata pada pagi ini dalam bab saksi, untuk menghapuskan saksi kita ini ialah saksi tak molek amalan kita buat ni. Pertama, hisablah diri kita sebelum kita hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum, kamu timbanglah sendiri amalan kamu ini sebelum daripada kamu ditimbang oleh Allah. Kita cuba kita agak-agak, aku hari ni mana banyak baik dengan jahat yang aku buat. Watahayyu lil ardil akbari ala Allah, dan bersedialah kamu untuk dibentangkan segala paperwork kamu, kertas kerja kamu ini, bersedialah kamu untuk kamu dibentangkan amalan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat molek, kalau dibentang kepada Allah Tuhan, kita minta Tuhan tengok buku amalan kita ni hisaban yasira, biarlah hisab yang begitu mudah, biar kita boleh menikmati akan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kawan-kawan sekalian, bermula pada pagi besok kita akan berbicara pula berkenaan dengan mizan. Mizan maknanya neraca timbangan. Dah habis dah kita bicara bab buku amalan, kita bicara pula bab saksi-saksi, kita bicara juga bab hak-hak, bab saksi-saksi. Insya-Allah pagi esok kita bicara pula menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditimbang akan segala amalan kita. Gapo dia amalan-amalan yang boleh memberati mizan kita? Lagu mana contoh ada satu orang ni tuan-tuan, dia buat amalan jahat di atas dunia, tapi dia pergi di akhirat Allah Ta'ala bagi ke dia rahmat sebab dia ada ucap sesuatu perkataan. Insya-Allah banyak rahsia-rahsia dalam bab mizan ini kita akan kongsi bersama dalam kuliah subuh kita pada pagi esok. Doakan kesihatan untuk saya supaya dapat meneruskan kuliah ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan semangat kita sekalian, ya, kuatkan semangat kita semua untuk berbakti kepada Allah Ta'ala walaupun di saat kita dikuarantin oleh kerajaan. Saya bersedia untuk menyampaikan kuliah saya pada setiap pagi dan setiap malam. Alhamdulillah, hamba suka tengok orang yang bersama saya 100 lebih, 200 lebih, tuan-tuan share pula, orang view ada 1000, 2000, 3000. Hamba syukur pada Allah. Kalaulah satu orang view boleh pahala sekamba, pahala katakanlah satu seorang view, satu pahala. Satu pahala tu RM1 lah misalnya. Kalau 3000 orang, kemarin saya tengok ada 3000 orang view kuliah saya, berarti saya dapat RM3000 bonus daripada Allah beri kepada saya. Tuan-tuan pula tukar share, tukar viral ni, tuan-tuan pula boleh pahala. Demikianlah kawan-kawan semua, biarlah kita dikuarantin oleh kerajaan, tapi perjuangan kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat mestilah kita kena teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kehidupan saya dan kehidupan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum, waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma
inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana wa balligh ma ma'ana innaka ala kulli shay'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimati wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah bencana Corona-19 ini daripada kami semua ya Allah, daripada kami, negara kami, dunia kami, agar kami kembali hidup seperti sedia kala ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, Kau bukakanlah pintu hati si kaya bagi membantu si miskin yang amat memerlukan di saat-saat kami tak dapat melakukan kerja-kerja harian kami ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami menadah tangan, mengadu kepadamu ya Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah penerima-penerima bantuan kami orang-orang miskin yang tidak tamak, memiliki sifat ikram muslimin, membantu sahabat-sahabat yang lain ya Rabbal Alamin. Lapangkanlah dada kami ya Allah untuk terus berzikir kepadamu di saat kami dikurung oleh keadaan kami ini ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah hati petugas-petugas di barisan pertama ya Allah untuk terus berkhidmat pada pesakit-pesakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah pesakit-pesakit di kalangan kami ya Allah, agar kami dapat hidup dengan sejahtera dan mereka boleh kembali pada keluarga mereka ya Rabbal Alamin. Cekalkanlah mereka ya Allah, kuatkanlah semangat mereka. Bukakanlah pintu hati orang-orang yang berada untuk membantu mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya Kau matikan kami, maka matikanlah kami dalam keadaan baik. Jadikanlah kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhir hayat kami ya Rabbal Alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.